بسم الله للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jugalah yang memberikan kesempatan, memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk kita bersama-sama salat maghrib secara berjemaah. Kita bersama-sama berada di atas masjid rumah Allah yang dinisbahkan Baitullah. Makna kata rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Adapun yang lain daripada itu juga ialah rumah-rumah Allah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah masih memberikan kesihatan yang baik kepada kita, untuk bersama-sama kita menelaah, bersama-sama kita sedikit sebanyak menimbulkan rasa cinta kita dengan Al-Quran, rasa cinta kita dengan ilmu. Mudah-mudahan usaha kita ini adalah usaha untuk kita bersama-sama ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana dengan sebab perjuangan baginda lah kita pada hari ini merasai Islam. Kita pada hari ini kenal dunia, kenal akhirat, kenal agama dan kenal kehidupan kita. Kita masih lagi berada dalam bulan Muharram, iaitu satu bulan yang kita nak ambil hikmah. Saya bukan nak cerita ma'al hijrah ke apa, tidak. Hikmah yang kita nak ambil ialah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Taubah, Allah sebut berkaitan dengan bulan. Allah Ta'ala tetapkan bulan itu ada 12 bulan. Adapun nama bulan ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan bulan, makna kata nak letak nama apa sekalipun, nak ambil daripada mana, itu khalifah yang tetapkan, ataupun manusia, kepimpinan manusia yang tetapkan. Allah Ta'ala sebut dalam surah itu, dalam ayat itu, ayat 63, Allah tetapkan 12, jangan diubah-ubah bulan itu. Dan kita orang Islam pada zaman Sayyidina Umar berlaku beberapa peristiwa yang menyebabkan ada cadangan untuk Sayyidina Umar membuat ataupun menetapkan suatu kalendar dalam Islam. Antara cadangannya ialah yang pertama, dimulakan tahun orang Islam ini bermula daripada tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sahabat-sahabat besar yang hadir pada ketika itu, ada 6 orang lebih kurang. Antaranya Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, adanya Talhah ibn Ubaidillah dan seorang sahabat Zubair bin Awam. Ada 6 orang sahabat. Lalu bila dicadangkan ikut kepada miladiyah ataupun ikut Masihi untuk ditetapkan tahun Islam bermula daripada kelahiran Rasulullah, ada yang menolak, sahabat-sahabat yang menolak cadangan tersebut. Dikata dengan hujah bahawa kalau kita ikut puak-puak Nasrani yang menetapkan bermula daripada milad ataupun kelahiran Nabi mereka, takut-takut umat Islam pada akhir zaman pun akan mensucikan Nabi sebagaimana mereka menyucikan Nabi Isa sebagai anak kepada Tuhan. Lalu ditolak cadangan itu. Mari pula cadangan yang kedua, kita ambil kira daripada tahun wafatnya Rasulullah. Tahun wafatnya Rasulullah, iaitu tahun ke-10 Hijrah, dikira sebagai tahun yang pertama bagi orang umat Islam. Lalu ada sahabat yang menolak dengan hujah
kalaulah kita ambil tahun wafatnya Rasulullah, nescaya tiap tahun kita akan berulang peristiwa kesedihan. Setahun dah Rasulullah wafat, 2 tahun dah Rasulullah wafat, begitulah seterusnya. Macam kita dengan ahli keluarga, suami aku meninggal setahun dah, teringat dia kat suami dia. Isteri aku meninggal setahun dah, 2 tahun dah. Takut-takut peristiwa ataupun momen itu berulang-ulang kepada umat Islam. Lalu satu cadangan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni orangnya cerdik. Allah Ta'ala kurniakan kepada dia pemikiran yang cerdas. Dan disebut cadangan beliau ialah supaya diambil kira daripada tahun bermulanya hijrah Nabi SAW. Nabi berhijrah pada tahun yang ke-13 ataupun pada tahun tersebut pada bulan Rabiul Awal, ataupun setengah riwayat kata bermula daripada hujung bulan Safar. Mana kata dikira sebagai tahun itu tahun kepada hijrah, tahun permulaan kepada kalender orang Islam. Sebelum daripada itu, zaman Rasulullah dah ada tahun, tapi tahun itu mengikut sebagai contoh. Tahun pertama hijrah dia panggil sebagai tahun azan. Sebab apa? Pada tahun tersebut diturunkan syariat berkaitan dengan azan. Dan tahun berikutnya dipanggil sebagai tahun puasa. Apa sebab? Tahun itu diturunkan ayat ataupun syariat berkaitan dengan puasa. Lalu kata Sayyidina Ali, antara hujah beliau ialah yang pertama, sebab Allah Subhanahu Wa Taala banyak puji orang-orang yang terlibat dalam hijrah. Ada ayat yang khusus Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dalam surah Taubah. Dan ada ayat-ayat lain yang Allah puji Muhajirin dan Ansar. Dalam surah As-Saff sebagai contoh ayat yang terakhir, Allah memuji bagaimana qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, cerita tentang Nabi Isa punya pengikut, disebut sebagai Ansarullah, penolong-penolong Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang cerita puji tentang Muhajirin dan Ansar. Maknanya di sisi Allah, hijrah ini satu benda yang besar. Hijrah ini satu benda yang besar. Yang kedua, apa sebab dicadangkan Sayyidina Ali untuk guna hijrah sebagai tahun yang pertama umat Islam? Ialah kerana selepas hijrahlah kita melihat umat Islam semakin berkembang dan melihat ketamadunan Islam bermula selepas peristiwa hijrah. Bagaimana Rasulullah bila duduk di Mekah, Rasulullah tak boleh nak hantar surat, makna kata tidak ada satu kuasa yang lebih besar berbanding di Madinah. Bila Rasulullah hijrah ke Madinah, baru kita tengok adanya surat Rasulullah hantar diplomasi, adanya bab politik lebih berkembang, dan bab perkauman, makna kata penyatuan antara kaum, perpaduan dan sebagainya lebih berkembang selepas berlakunya peristiwa hijrah. Dan yang ketiga, hujah daripada Sayyidina Ali ialah kerana supaya umat Islam setiap tahun dia muhasabah diri. Makna kata setiap tahun berlakunya hijrah, bukan semata-mata hijrah dari satu tempat ke satu tempat, tidak. Supaya umat Islam dalam keadaan setiap tahun paling tidak berubah amal solehnya begini, tahun depan dia bertambah amal soleh dia. Tahun ini sedekah RM2, tahun depan tambah sedekah boleh jadi RM5 ke RM3. Tahun ni kedekut baik, tahun depan ataupun bermula satu tahun hijrah, dia lebih dermawan ataupun lebih banyak sumbangan dia, sebagai contoh. Ataupun tahun ni sebelum ini baca Quran malas, sehari nak cukup satu muka surat pun susah, 2 hari nak jumpa Quran pun susah. Boleh jadi bermula tahun hijrah, satu motivasi dia berubah, amal salehnya lebih berhijrah ke arah lebih baik. Sebab itu hijrah ini diambil bulan-bulannya. Bulan yang pertama diambil bulan Muharram. Kalau kita ikut sirah Nabi, lebih tepatnya Rasulullah berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Kenapa tidak diambil Rabiul Awal sebagai bulan yang pertama sebagai dalam kalender orang Islam? Diambil bulan Muharram. Hikmah yang kita boleh dapat ialah yang pertama, Muharram ini apa maksud? Muharram ini benda-benda ataupun bulan dalam kalangan orang musyrikin Mekah sebelum daripada Islam datang. Mereka kata apa? Mereka kata bulan Muharram ini diharamkan berperang, diharamkan buat benda-benda yang jahat, diharamkan buat benda-benda yang menimbulkan pergaduhan, permusuhan dan sebagainya. Sebab itu kita orang Islam, bulan Muharram ini, kata Imam Al-Qurtubi, dari sudut amal soleh, orang yang buat amal soleh pahalanya lebih besar.
Dan sebaliknya orang yang buat maksiat dalam bulan Muharram, dosanya lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Apa tidaknya orang kafir sebelum Islam pun mereka boleh hormat bulan Muharram sebagai bulan yang tidak berperang. Alangkah kita orang Islam, setiap bulan sepatutnya kita hormat supaya tidak berperang, tidak bergaduh dan sebagainya. Sebab itu bulan Muharram, kita nak bermula hijrah, kita ambil nama-nama bulan ini. Bila kita nak berhijrah, yang pertama sekali kita ambil Muharram. Apa dia? Kita buang benda-benda haram dalam kehidupan kita. Kita buang benda-benda yang bersifat maksiat. Kita buang dalam bulan ini, kita buang apa sahaja yang berkait dengan dosa yang aku buat, hentikan. Supaya bila masuk bulan Safar, bulan depan nanti, Safar asalnya perkataan daripada dua makna. Yang pertama maknanya sifar ataupun kosong. Yang kedua maknanya kekuning-kuningan. Sifar apa sebab? Di Mekah pada ketika itu tak ada orang. Orang yang duduk dalam Mekah semua keluar berdagang, semua keluar pergi cari rezeki. Dan maksud yang kedua ialah safran ataupun safar, maknanya kekuning-kuningan. Bila keluar cari rezeki, bawa balik benda kuning. Bukan cat kuning ke apa, tidak. Kuning maknanya emas, yang dibawa balik benda yang bernilai. Sebab itu orang yang buang dosanya, orang yang hentikan maksiat dia dalam bulan yang pertama, masuk bulan yang kedua, sepatutnya dia berada pada satu tahap yang dipanggil sebagai jiwanya kosong daripada maksiat-maksiat itu. Bila kita tak ada maksiat, bila kita tak buat benda-benda mungkar, dosa-dosa besar, dan sebahagian dosa-dosa kecil yang mampu kita tolak, yang mampu kita tak buat, dia akan pergi kepada bulan yang ketiga, iaitu Rabiul Awal. Apa maksud Rabiul Awal? Rabiul Awal ialah permulaan kepada musim bunga. Ni yang kita nak. Bila orang Islam buang benda maksiat dalam diri dia, dah kosong daripada maksiat, maka timbul keinginan, ketenangan, timbul rasa nak beribadah lebih banyak. Sebab apa? Sebab jiwa dah masuk benda-benda yang indah. Manusia ni tuan-tuan, kita berasal daripada mana? Kita ni. Kalau saya tanya tuan-tuan, Haji asal daripada mana? Haji boleh sebut, saya asal Lenga sebagai contoh. Saya asal orang mana? Saya asal orang Bukit Pasir. Saya asal orang Kampung Jeram ke mana, orang Muar, Parit Aja, macam-macam. Tak. Asal usul kita yang paling utama sekali daripada mana kita ni? Kita ni daripada syurga. Kita ni daripada syurga. Begitulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah Taala ciptakan Nabi Adam, ciptanya duduk di tempat di mana? Di dalam syurga. Sebab itu Nabi Adam bila mana dikeluarkan, istilahnya dihalau ataupun dikeluarkan daripada syurga, duduk di muka bumi, Nabi Adam sedih. Antara sebab kesedihan Nabi Adam ialah di syurga duduk dalam keadaan tenang. Di syurga duduk dalam keadaan tak payah bersusah payah. Di syurga duduk dalam keadaan keindahan sepanjang-panjang. Mana kata indah, seindah-indahnya dalam syurga. Tiba duduk di atas muka bumi, nak makan kena cari sendiri. Nak makan kena masak, nak makan kena tangkap itu, tangkap ini, nak minum kena cari air. Menyebabkan Nabi Adam AS dalam keadaan menangis. Dan menangis itu sampai tahap malaikat nak pergi tanya, menangis dulu baru tanya. Itu dalam satu riwayat cerita tentang tangisan Nabi Adam AS. Kita ni asal daripada syurga. Dan syurga ni tempat yang indah. Sebab itu manusia ni, salah satu sifat ahli syurga yang ada dalam diri kita ialah kita suka kepada keindahan. Kita suka tengok benda-benda yang comel, benda-benda yang baik, benda-benda yang makna kata elok pada pandangan mata. Maknanya kalau kita tengok ada orang yang jenis tak suka kepada kebaikan, tak suka kepada kekemasan, tak suka kepada kecantikan, tak tahulah dia asal dari mana-mana. Boleh jadi lupa asal usul. Sebab kita ni asalnya suka kepada benda-benda yang baik. Sebab itulah tuan-tuan, bila mana orang Islam buang benda haram, kosong jiwa dia daripada benda haram, masuklah benda-benda yang baik, benda-benda yang elok. Dan banyak lagi lah, panjang kalau nak hurai 12 bulan, habis maghrib kita dengan 12 bulan. Sebab dalam bulan-bulan tersebut dia ada hikmah yang tertentu yang kita boleh cari dan kita boleh gali. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kepada perbincangan kita dalam kitab Tadabbur Al-Quran. Kita dengan Al-Quran ni begini tuan-tuan. Kalau kita tak cari punca, kalau kita tak cari benda-benda ataupun langkah-langkah yang nak suruh kita cinta kepada Al-Quran, nak suruh suka kepada Al-Quran, tak payah buat apalah.
Sebab apa? Sebab kalau kita tak cari langkah itu, dia tak akan jumpa benda yang seronok dengan Al-Quran. Ada orang suka dengan Al-Quran, dia suka cari benda-benda tadabbur. Kenapa Allah sebut begini? Kenapa Allah sebut begini? Kenapa Allah sebut begini? Ada orang suka dengan Al-Quran ni dengan cara mana? Dia suka Al-Quran dengan cara belajar teknik-teknik membaca Al-Quran sebagai contoh. Kan, dia suka pergi kelas-kelas tajwid. Dia suka pergi betulkan makhraj huruf dia. Padahal dia tu dah 40 sijil. Bengkel tahsin Al-Quran sebagai contoh. Tapi ada orang yang suka lagi masuk benda-benda begini. Sebab apa? Dia jumpa kecintaan dia dengan Al-Quran dalam bab itu. Dan ada orang suka dengan Al-Quran dengan cara dia mencari apa hikmah di sebalik ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan ada orang suka dengan Al-Quran, dia cari setiap surah. Ada orang tuan-tuan, dia cari setiap surah tu mana ayat-ayat doa supaya dia boleh amal dalam kehidupan dia. Dalam surah Baqarah, apa ayat-ayat yang berkaitan dengan doa? Ayat surah Al-An'am sebagai contoh, suratul A'raf, surah At-Taubah, surah An-Nur. Dia cari apa ayat yang boleh dia amal dalam kehidupan dia. Bagus. Makna kata ini cara kita mencari cinta kita dengan Al-Quran. Di kalangan makna kata yang banyak-banyak saya duk sebut tadi, cuba kita tanya diri kita. Aku suka dengan Al-Quran. Aku cinta dengan Al-Quran ni dengan bidang mana? Aku suka Al-Quran ni dalam bab apa? Takut-takut bila orang duk sebut tentang tajwid, orang duk sebut tentang tadabbur, orang duk sebut tentang sirah, kita tak ada satu pun. Mana satu entah aku ni? Mana satu aku tak tahu suka ke tidak dengan Al-Quran. Kadang ada orang bila sebut malam ni kita baca Al-Quran seorang satu ayat. Contoh kita buat sekali dekat masjid kita. Contoh baca Yasin malam Jumaat. Bukan imam je seorang baca. Imam ambil paling pendek sekali. Yasin bagi orang sebelah. Wal Quranil Hakim sebagai contoh. Agak-agak berapa orang duduk atas masjid? Rasa kalau imam umum lepas masjid terus pegang Quran boleh jadi insya-Allah ramai. Tapi kalau umum awal-awal dah malam tu dia pergi masjid lain dah. Dia pergi cari masjid lain dah. Sebab apa kadang-kadang kita takut? Takut. Sebab apa takut? Takut ni sebab dalam dirinya tak ada benda tu. Tapi kalau ada, kalau belajar, kalau kita cari tok guru memang betul nak betulkan bacaan Quran, insya-Allah dalam keadaan kita berani untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Cuba tuan-tuan dengar kisah Rashamno. Rashamno yang hebat itu pelakon yang tuan-tuan tengok cerita kadang menangis kadang gelak tu. Kan? Rashamno cerita dia belajar Al-Quran dekat dengan umur 40 ke 40 lebih, saya tak ingat. Sebelum tu dia kata dia tipu diri dia sendiri. Baca Yasin wal Quranil Hakim. Lepas tu dia tak tahu mana dia baca. Pegang Yasin semata-mata pegang Yasin. Takut-takut kita sampai mati kita duk tipu diri kita sendiri. Tuan-tuan pernah jumpa orang pergi baca Yasin, pegang Yasin pun terbalik? Ada saya pernah jumpa. Duduk dalam masjid, pegang Yasin pun terbalik. Kita tengok belakang, kita tahulah ni Yasin terbalik ni confirm. Kan? Sebab Yasin tu semuanya jauhi belakang. Dia tak ada tulis Rumia, dia terbalik pegang dia. Ada orang macam tu. Sebab itu kita dengan Al-Quran cuba cari mana poin kita untuk kita suka dengan Al-Quran. Dah kalau Al-Quran ini, sebab itu Rasulullah sebut ada pahala orang yang membaca, yang mahir Quran, mengajar Quran, ada pahala lain. Bahkan orang tak erti Quran, baru nak bertatih belajar Quran, katalah mati tengah-tengah belajar Quran, ada pahala dan ada jihad dari sudut belajar Al-Qurannya, pahala yang lain. Sebab tu yang penting jangan kita tinggalkan Al-Quran. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk kepada surah, iaitu surah selepas surah Al-A'raf, iaitu surah selepas daripada surah Al-An'am, iaitu suratul A'raf. Surah Al-A'raf ini ada 206 ayat. Ada 206 ayat, ada 3,325 perkataan dan ada 14,210 huruf dalam surah tersebut. Kadang ada orang suka nombor-nombor ni, orang forensik dia suka. Kan, orang yang jenis macam ni dia suka dengar perkataan-perkataan ni. Dia suka dengar benda-benda begini. Dan suratul A'raf ini merupakan salah satu daripada 7 surah yang panjang. Antara 7 surah yang panjang, surah apa? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-An'am dan surah Al-A'raf yang kita nak tengok pada malam ini. Dan suratul A'raf yang kita nak bincang pada malam ini antara surah yang disebut dalam beberapa hadis Rasulullah baca ketika mana dalam solat maghrib.
Padahal dia 7 surah yang panjang. Tapi Rasulullah pernah baca dalam solat maghrib. Ada satu riwayat sebut Rasulullah baca rakaat yang pertama dalam solat maghrib suratul An'am. Ada 100 lebih ayat. Dan surah yang kedua pada rakaat kedua Rasulullah baca suratul A'raf. Agak-agak pukul berapa siap? Kita imam baca kafirun pun Allahu akbar panjang, dan ni keluar Allah tak boleh ke? Imam tersalah baca panjang sikit, sabbih isma rabbikal a'la. Imam ni pun gatal. Kalau kita sedangkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah pernah dalam solat maghrib 3 rakaat itu, rakaat yang pertama Rasulullah baca separuh daripada surah Al-A'raf, dan rakaat kedua separuh surah Al-A'raf. Bunyi separuh 206 bagi 2 jadi berapa tuan-tuan? 103 ayat. 103 ayat. Kita 13 ayat pun kaki angkat sebelah dah. Kaki angkat sebelah, panggung sebelah lah, sebelah lagi duk main gile-gile macam tu. Sebab apa lengung? Dan dalam satu peristiwa, pernah satu ketika seorang sahabat Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini dia suka baca dalam sembahyang dia surah-surah yang pendek. Surah-surah yang pendek. Surah yang pendek bagi sahabat pun bukan macam surah pendek bagi kita. Tarafnya lain. Bila banyak kerap dia baca begitu, lalu dia pernah ditegur oleh seorang sahabat yang lebih besar, seorang sahabat yang mengetuai lajnah ataupun majlis ataupun suatu jawatan kuasa membukukan Al-Quran, iaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit tegur dia, "Ya Urwah, aku ni duk tengok kamu semayang kerap kali semayang maghrib, kamu baca surah-surah pendek. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam solat maghribnya surah-surah at-tuwal ataupun sab'ut tiwal. 7 surah-surah yang panjang. Antaranya hadis tadilah surah Al-An'am, surah Al-A'raf Rasulullah baca dalam solat maghrib. Kita akhir zaman ni terbalik. Sahabat Nabi tegur sahabat yang lain sebab baca surah pendek dalam sembahyang. Kita akhir zaman ni makmum tegur imam sebab imam baca panjang sangat. Kan? Tengoklah beza kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan makna kata selepas daripada ni imam solat maghrib baca surah Baqarah sebagai contoh, habis dah kita. 8 suku 8.5 boleh jadi tak siap lagi. Makna kata tengok keadaan, kita makna kata kita ambil lah, ambil tengok keadaan makmum di belakang juga. Kan? Baik, nak ceritanya tahap kita dengan para sahabat dengan Al-Quran ni beza. Sahabat-sahabat bila mana dengar Al-Quran makin panjang makin dia seronok, makin panjang makin dia seronok, makin banyak baca makin dia seronok. Kita hari ni kalau tadarus dalam bulan Ramadan tu sehari baca lebih daripada 1 juzuk, rasa tak masuk tadarus dah hari kedua. Kan? Hari pertama 2 juzuk, Allahu Akbar, 2 jam. Dah kena pula ada yang jenis baru nak merangkak dia masuk tadarus habis. Baru nak Yasin. Yasin boleh tahan lagi, masuk surah-surah Syu'ara atau surah Sad sudah. Kan, masuk ayat-ayat yang berbelit-belit sudah. Tak payah pergi surah panjang-panjang, surah Kahfi pun kadang-kadang kita berbelit-belit dah baca. Kan, sebab tak biasa. Kadang-kadang begitulah kita dengan Al-Quran. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, carilah benda yang menyebabkan kita cinta dengan Al-Quran. Ada orang sehari dia tak baca banyak Quran. Dia baca 2, 3, 4, 5 ayat. Tapi daripada 2, 3, 4, 5 ayat tu dia cari apa hikmah yang Allah Ta'ala nak sebut dalam surah ataupun dalam ayat yang dia baca itu. Sebab itu saya ambil satu sisi yang lain untuk kuliah maghrib kita ni. Kita nak kenal surah. Kita nak kenal dalam surah Al-An'am ada cerita apa. Dalam surah A'raf ada cerita apa, supaya selepas daripada itu bukan setakat kenal, bukan setakat tahu, tak. Lepas tu dia pergi cari mana yang ustaz sebut, mana yang ayat yang itu, mana yang ini, mana yang ini, ada cari dalam Quran. Tujuannya begitu. Baik, dalam surah Al-Baqarah sampai suratul An'am yang kita cerita sebelum daripada ini, itu semua penjelasan daripada Allah tentang 4 kaum. Yang pertama daripada Yahudi, Nasrani, pergi kepada kaum musyrik dan kaum munafik. Semua ni Allah Ta'ala cerita tentang akidah mereka yang salah. Lalu masuk kepada suratul A'raf, Allah Ta'ala cerita satu lagi kaum atau satu lagi golongan
Yang masih belum lagi makna kata masuk dalam syurga, ni boleh jadi kita punya golongan. Apa dia? Allah cerita tentang golongan yang berada di satu tempat yang namanya Al-A'raf. Apa nama Al-A'raf ini? Al-A'raf ini satu tempat tinggi. Satu tempat tinggi yang nak kata dia masuk dalam neraka, tak masuk neraka. Nak kata dia ni terlepas daripada azab neraka, dah masuk dalam syurga, tak masuk syurga lagi. Golongan ini dikatakan oleh setengah ulama. Antaranya Allah misalnya ala Muhammad, saya lupa dah, Imam Qurtubi ke Imam Baihaqi dia sebut, golongan ini adalah golongan yang seimbang antara amal soleh dengan maksiat yang dia buat. Siapa ni agak-agak ni? Boleh jadi kita termasuk dalam golongan ini. Makna kata nak kata dia ni boleh jadi ahli syurga, amal soleh dia seimbang. Lebih kurang maksiat yang dia buat pun lebih kurang itu juga. Lalu ada satu tempat yang Allah letakkan mereka, iaitu yang dinamakan sebagai Al-A'raf. Dalam ayat 46 suratul A'raf Allah Ta'ala sebut, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ada satu golongan yang Allah Ta'ala sebut di antara syurga dan neraka, ada tembok pemisah, dan di atas tembok yang tinggi itu yang disebut sebagai namanya Al-A'raf. Mereka menyeru kepada orang-orang syurga, hei orang syurga, salamun alaikum, bahagialah kamu duduk dalam syurga. Sebab apa dia tak masuk syurga lagi? Dia duduk tengok, oh ni, sebab apa dia boleh nampak? Sebab ahli syurga ni ada tanda-tanda dia ahli syurga. Ahli neraka pula ada tanda-tanda dia ahli neraka. Makna kata sekilas tengok dah boleh nampak, oh ni ahli syurga, ni ahli neraka. Bukan setakat di akhirat tu benda jelas dah. Di dunia pun kadang-kadang kita boleh nampak dah mana ahli syurga, mana ahli neraka. Orang yang ahli syurga ni perangainya suka benda-benda yang apa yang ahli syurga suka. Orang ahli syurga tadi saya sebut, orang ahli syurga ni dia suka benda-benda yang indah, benda-benda yang baik. Di dunia pun dia suka sebagaimana ahli syurga suka. Kalau ada orang tu jenis suka benda maksiat, suka benda-benda yang tidak elok, benda yang tak berapa nak cantik pada pandangan kita dan pandangan agama, maknanya boleh jadi dia berperangai sebagaimana orang ahli neraka. Sebab itu di dunia lagi biarlah kita tunjuk kita nak kepada syurga dengan cara kita memperbanyakkan amalan-amalan ahli syurga. Sebab itu kadang-kadang atas dunia ni ada orang dia suka judge orang. Dia tengok orang tu, dia kata ni tak ada harapan syurga ni, ahli neraka confirm, dia kata. Dia boleh cakap begitu. Orang yang cakap begitu tu ahli mana tu? Ahli mana tu? Boleh jadi dia tu dah tetap dah Allah Ta'ala tulis dalam neraka, boleh jadi. Waliyazubillah. Sebab itu kita di dunia bukan untuk menghukum. Kita di dunia bukan untuk kita nak letak orang tu syurga ke orang tu neraka dah. Kita tengok diri kita dulu. Kalau diri aku ni, kita ni, kalau tuan-tuan boleh jamin tuan-tuan ni syurga sebagaimana Rasulullah jamin para sahabat, maka tuan-tuan ikutlah nak buat apa sahaja. Tapi kalau kita tak mampu nak jamin kita ni ahli syurga, tak payah duduk, makna kata tak payah duduk takabur di atas dunia ni. Sedangkan para sahabat yang dijamin pun mereka terus beribadah, bahkan makin banyak beribadah kepada Allah. Kita tengok dalam peristiwa hijrah kan, bagaimana bila sampai di satu tempat, Rasulullah nak dekatlah sampai di Quba dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu ni datang hijrah dengan aku, apa yang kamu tinggal untuk anak isteri kamu di rumah? Abu Bakar ni bukan kahwin satu tuan-tuan, kahwin 3. Abu Bakar kahwin berapa? 3. Jadi siapa nak ikut sunnah Abu Bakar, silakan. Yang beranilah. Yang tak berani tak apa, kita ikut sunnah bagaimana Rasulullah kahwin dengan Khadijah sampai akhir hayat Khadijah, Rasulullah tak kahwin lain. Ni ada hujah lah untuk orang perempuan malam ni kan. Maknanya Rasulullah Abu Bakar ni antaranya dia kahwin dengan 3. Antaranya yang saya ingat Ummu Rumman, antara isteri dia. Tu lahirnya anak daripada Ummu Rumman, Abdullah dengan Aisyah kalau tak silap. Yang lain Asma dengan Aisyah, dia bukan adik-beradik seibu, dia adik-beradik sebapa. Aisyah dengan Asma ni lahir daripada mak yang berbeza. Itu Abu Bakar. Maknanya dia tinggal anak lebih kurang ada satu riwayat kata ada 6 orang anak Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah tanya, Abu Bakar, kamu tinggal apa kepada anak-anak kamu di rumah? Abu Bakar sebut, aku tinggal Allah kepada mereka.
Aku tinggal Allah kepada mereka. Tak ada apa satu dia tinggal. Sehingga kan ayah kepada Abu Bakar ni namanya apa? Abu Bakar ni namanya apa tuan-tuan? Ingat lagi tak? Yang saya dah sebut-sebut sebelum ni. Nama asalnya Abdullah bin Uthman. Ataupun masyhur namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ayah dia tu nama asalnya Uthman. Tapi digelar sebagai Abi Quhafah. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang buta. Bila mana tersebar cerita Rasulullah pergi berhijrah dengan Abu Bakar, ayah kepada Abu Bakar ni, datuk kepada Asma, Aisyah dan sebagainya, mari ke rumah Abu Bakar di Mekah. Pergi ke rumah Abu Bakar di Mekah, macam buat-buat tanya, macam nak bukan mengejek, macam gitulah, nak macam mengejek-ngejek sikit. Anak-anak Abu Bakar, ayah kamu dah pergi berhijrah dengan Rasulullah, dengan Muhammad. Apa yang Abu Bakar, apa yang ayah kamu tinggal kepada kamu? Abi Quhafah pada ketika itu masih lagi belum Islam. Ada cerita menarik bila mana Islamnya Abi Quhafah. Dia Islam lambat sikit lepas pada pembukaan kota Mekah. Lalu bila ditanya begitu, anak-anak Abu Bakar ni orang yang cerdik. Dia ambil apa? Dia ambil satu uncang kain, dia letak batu banyak-banyak. Dia bagi kepada datuk dia ni, datuk ayah tinggal banyak juga duit ni. Ayah dia Abi Quhafah ni orang yang buta, tak nampak dia pegang. Oh banyak tinggal duit. Lalu dia belah macam tu je. Makna kata nak bagi ceritanya Rasulullah bagaimana Abu Bakar dengan agama, dia meletakkan keyakinan dia lebih daripada 100%. 200% boleh jadi. Maknanya apa sahaja untuk Islam, apa sahaja untuk Islam dia akan tinggalkan, memang yakin pada Allah betul-betul. Lepas dengar cerita ni, ada orang boleh jadi dalam hati dia, balik aku nak cari harta aku, nak letak di atas tikar, buat mari ke masjid. Kan? Habis nak infak kepada nak infak kepada masjid dah. Tengok pula hadis yang lain. Tengok hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas satu ketika ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nak infak seluruh harta aku untuk Islam." Rasulullah kata, "Jangan." Kalau begitu ya Rasulullah, aku nak infak separuh daripada harta aku untuk Islam. Rasulullah kata, "Jangan." Lah sekali yang ketiga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku nak infak 1/4 daripada harta aku untuk Islam." Itu sebaiknya kata Rasulullah. Apa sebab? Rasulullah tahu Sa'ad bin Abi Waqqas menanggung ataupun ada tanggungjawab yang lain yang perlu ditunaikan kepada ahli keluarga dia. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia lebihkan dalam satu bab, tapi bab yang dekat dengan dia, anak dia boleh jadi. Ni kadang-kadang ada orang, kalau bab sedekah apa semua laju. Anak nak minta, ayah nak RM2 nak beli pensel 2B, nak exam. Boleh ke tidak? Bukan ke 3 tahun lepas ayah dah beli pensel 2B. Tengok dah kontok dah tuan-tuan. Itu pun dia guna betul-betul. Orang bagi pinjam, orang nak pinjam boleh tak bagi. Kan? Kedekut tak hidung masin dengan ahli keluarga. Isteri, bang kita ni lama dah makan ikan pelaling, nak makan ikan siakap jarang-jarang, boleh ke tidak? Allah, ikan pelaling itulah dok bagi zat pada kita selama ni. Nak makan siakap buat apa? Dia kata. Kan? Ada orang kedekut macam tu tuan-tuan. Tidak. Kita dengan ahli keluarga kadang-kadang kita kena muliakan ahli keluarga kita. Sebab apa? Mereka lah yang ada di sisi kita dan sebagainya. Baik, itu suratul A'raf. Dia dah pergi jauh dah tu. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bagaimana satu golongan yang berada di satu tempat yang tidak ditentukan lagi syurga ataupun neraka, sebab seimbang antara maksiat dan amal soleh yang dilakukan. Ayat ni nak ceritanya apa? Dalam suratul A'raf ini awal-awalnya nak cerita tentang bagaimana orang yang duduk di Al-A'raf itu boleh selamat dengan syarat satu saja. Apa dia syaratnya? Bagaimana yang Allah cerita 4 golongan yang rosak akidah dia tu dijaga oleh umat Islam, insya-Allah. Al-A'raf, tempat Al-A'raf pun tidak akan dijejak oleh orang yang jaga akidah mereka. Ini kesimpulan daripada benda-benda yang saya cerita tadi. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang perangainya serupa Yahudi. Perangainya serupa Yahudi, okey lagi, jangan akidah pergi serupa Yahudi. Jangan kata boleh perangai macam Yahudi dah. Makna kata kita nak kata yang paling penting sekali adalah akidah kita jaga dulu. Yang lain tu kena jaga, tapi yang paling penting, yang paling utama sekali akidah. Sebagaimana kita tengok hari ni tuan-tuan, muncul ajaran-ajaran sesat yang pelik-pelik. Muncul ajaran sesat yang kadang-kadang Allahu Akbar, kita tengok pun kita tahu benda tu rosak. Kita yang orang tak mengaji, mana orang awam ni mengaji sekadar datang masjid pun tidur tahu-tahu waktu isyak dah contohnya. Kan?
Yang macam tu golongan yang makna tengok, ni betul ajaran sesat, macam mana ada orang boleh ikut? Kadang orang yang ikut tu pakaiannya lebih hebat banding kita. Lebih hebat banding kita. Kita ni kadang ada rok juga pakaian ni contohnya. Orang yang ikut ajaran sesat ni kadang berjubah 24 jam. Tapi ajarannya sesat. Sebab Rasulullah dah sebut dalam satu hadis, orang yang menjejakkan kaki ke dalam golongan yang sesat, mereka akan diindahkan oleh iblis dan syaitan. Syaitan yang akan buat langkah begini nampak baik, langkah begini nampak baik. Sebagai contoh. Sebagai contoh, ada orang dia diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, anak yang pertama dia gugur. Mengandung anak yang kedua, gugur lagi. Mengandung anak yang ketiga, ada seorang ni zaman, Allahumma saya tak ingat zaman bila cerita ini. Mengandung anak yang ketiga, hilang. Dekat-dekat nak bersalin, 6 bulan, 7 bulan, hilang dalam kandungan. Dia pun pergilah, duk tanya orang itu, tanya orang, pergilah jumpa satu dukun. Dukun ni kata, ni sebab perut isteri kamu ni, ataupun anak dalam perut kamu ni, anak dalam perut isteri kamu ni dah bergaduh dengan jin, bergaduh dengan syaitan. Dia kata betul ke? Lalu macam mana nak berubatnya? Berubatnya kena persembahkan sekian-sekian makanan, letak di bawah pokok sekian. Dia pun buat. Selepas buat, lahir anak mengandung anak yang keempat. Elok saja lahirnya. Dah kalau kena macam tu agak-agak tak percaya kita. Sebab apa? Syaitan bila mana masuk saja dalam bab dia panggil khurafat ini, dia akan timbulkan nampak macam step dia tu cantik, akhir sekali percaya kepada benda itu. Sebagaimana para sahabat yang kita tengok dalam sirah Nabi SAW, sahabat-sahabat yang digelar sebagai muhajirin, bila mana mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebelum perjalanan mereka telah disebut oleh Yahudi yang berada di Yasrib ataupun Madinah. Yahudi ni kata apa? Yahudi ni kata orang-orang yang berhijrah, yang mari daripada Mekah masuk ke Madinah, tak akan melahirkan zuriat. Orang Yahudi sebut begitu. Bila sampai saja muhajirin di Madinah, lebih kurang 22 bulan. Ada satu riwayat cerita sirah tentang Nabi ni, ada lebih kurang 22 bulan para sahabat muhajirin tidak melahirkan zuriat. Agak-agak ujian itu kita boleh lepas ke tidak? Makna kata dalam kepala kita 22 bulan ni setahun lebih, hampir 2 tahun. Macam tarikh pemerintahan satu kerajaan, tu contohnya. Makna kata lebih kurang 2 tahun, dekat-dekat dengan 2 tahun. Dekat-dekat dengan 2 tahun tak melahirkan zuriat. Lepas 22 bulan barulah lahir zuriat yang pertama. Anak kepada Zubair bin Awam, anak kepada Asma. Anak kepada Asma iaitu Abdullah bin Zubair. Baru lahir zuriat yang pertama muhajirin. Dah kalaulah sahabat ini, golongan-golongan kita yang iman tak berapa tebal ni, agak-agak boleh percaya dengan sumpah daripada Yahudi tersebut. Ini ujian kepada para sahabat Nabi SAW yang berhijrah. Dahlah dalam keadaan harta tinggal di Mekah, tak boleh nak bawa banyak. Sebab menyorok-nyorok. Ada yang senyap-senyap keluar waktu malam, kecuali Saidina Umar saja yang isytiharkan keluar daripada Mekah. Yang lain tu semua senyap-senyap berlaku. Tahu-tahu dah lepas daripada tol dah. Tahu-tahu dah duduk di highway sebagai contoh. Berbanding dengan Saidina Umar yang isytihar awal-awal. Makna kata mereka dalam keadaan begitu keadaan dia. Begitulah kita di akhir zaman ini, ujian yang sama. Ujian berkaitan dengan akidah. Kita jagalah akidah kita, mudah-mudahan dalam keadaan kita jaga akidah kita itu, Allah Subhanahu wa taala jaga seluruh kehidupan kita. Baik. Secara ringkas saya nak sebut ada 3 benda isi kandungan utama dalam suratul A'raf. Yang pertama ialah dalam ayat yang kedua lagi daripada suratul A'raf. Iaitu yang pertama sekali isi kandungan dalam suratul A'raf ialah kita mesti berani menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat itu bagaimana bila mana kita baca ayat-ayat Al-Quran, baca wahyu Allah, mesti yang pertama sekali kita hayati dan kita amal. Yang ketiga, kita sampaikan kepada orang. Sebagai contoh, ada beza. Ustaz-ustaz yang datang ke masjid ni tugasnya mengajar. Tok guru yang datang tugasnya memberitahu, mengajar, memberi info tentang ilmu agama begini. Dan ilmu bila dah ada dalam kepala kita, makna kita tahu.
Dan kalau sesuatu kemungkaran ataupun satu benda yang kita tahu tu, katalah orang tanya sebagai contoh, orang tanya kita begini-begini hukumnya, kita tahu, kita kata aku tak nak bagi tahu sebab aku bukan ustaz nak cerita hukum. Tak. Orang yang tahu hukum bila ditanya tentang hukum tersebut mesti dia bagi tahu, wajib dia bagi tahu. Kalau tidak, bagaimana satu hadis Nabi SAW, orang yang mengetahui satu hukum dan bila ditanya tentang hukum tersebut dia tak nak bagi tahu, dia enggan untuk memaklumkan hukum tersebut, maka dia akan diseret dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia tahu, cuma dia berlepas diri, tak nak bagi tahu. InsyaAllah sekadar itu saja tuan-tuan. Suratul A'raf kita sambung pada minggu-minggu yang akan datang dengan banyak lagi benda yang saya nak kongsi, doa-doa daripada suratul A'raf dan sebagainya. Mudah-mudahan ada kecintaan kita tentang Al-Quran, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.